Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Proses penyelenggaraan dan penambahbaikan lapangan terbang di negara ini perlu disegerakan. Perdana Menteri berkata selain menampung peningkatan jumlah pengguna, ia juga bakal menarik kedatangan lebih ramai pelancong. Tambah beliau, kerjasama kementerian dan agensi juga perlu diperkukuh bagi memastikan industri pelancongan negara kekal berdaya saing. Perdana Menteri meminta mana-mana pihak supaya tidak mempolitikkan isu kejatuhan ringgit tanpa bersandarkan kepada fakta. Jelasnya, Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah pada tahun lalu dengan kadar inflasi dan pengangguran menurun. Pada masa sama, Malaysia turut menggunakan mata wang ringgit dalam perdagangan dengan beberapa negara sebagai antara langkah mengurangkan kesan pengukuhan dolar Amerika Syarikat. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut hadir merasmikan Restu Global Quranic Arts Festival yang bermula semalam sehingga 3 Mac di Kompleks Nasrul Quran Putrajaya. Festival yang bertemakan gaya hidup Islam menggalakkan pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam terhadap ajaran Al-Quran melalui medium seni. Perdana Menteri juga turut melancarkan Musyaf Ummah dan buku adab madani. Kerajaan menetapkan RM599 harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk tempoh perjalanan 3 hari menjelang sambutan Aidilfitri tahun ini. Ia antara lain bagi membantu melancarkan percutian orang ramai pulang beraya ke kampung halaman masing-masing pada April nanti. Dalam pada itu, syarikat penerbangan turut menyediakan penerbangan tambahan selain menawarkan harga tetap untuk penerbangan tertentu pada waktu malam. Peningkatan produktiviti merupakan penyelesaian bagi pekerja yang mahu gaji setimpal. Justru kerajaan telah menggerakkan kaedah dalam meningkatkan produktiviti kerana ia dilihat sebagai resolusi terbaik. Jelas Menteri Sumber Manusia Kerajaan turut mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan ilmu kemahiran golongan pekerja. Jurang di antara permintaan gaji setimpal oleh pekerja dan soal keuntungan majikan memerlukan kerjasama kedua-dua pihak. Penyusutan nilai mata wang ringgit hanya memberi impak minimum terhadap pembelian stok ubat-ubatan negara. Menteri Kesihatan berkata ia berikutan kerajaan sentiasa membuat pembelian stok ubatan lebih awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan turut bertindak selektif dalam mengimport ubatan dari luar negara bagi memberi keutamaan produk tempatan. Kementerian Kesihatan terus komited untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan bagi mendapatkan rawatan kesihatan. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan menerusi tabung bantuan perubatan TBP. Ia dapat meringankan beban kepada mereka yang memerlukannya. Di Labuan, seramai 4 individu menerima bantuan berkenaan dengan kos keseluruhan hampir RM50,000. Tambah beliau, dana peruntukan yang disalurkan ke tabung itu dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Program Jualan Rahmah Back to School peringkat Negeri Sembilan 2024 mendapat respon positif masyarakat. Tinjauan kru RTM di sebuah pasaraya di Senawang mendapati rata-rata ibu bapa bersetuju dengan program berkenaan. Ia dapat meringankan beban susulan persiapan persekolahan perlu dilakukan serentak dengan Ramadan. Jualan Rahmah Back to School peringkat Negeri Sembilan diadakan bermula hari ini hingga Isnin. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyediakan kaunter promosi AES iaitu Kesedaran, Pendidikan dan Perkhidmatan pada program Madani Rakyat Zon Tengah. Konsep kaunter terbuka selaras pendekatan terkini LHDN berbanding menumpukan pendekatan secara penguatkuasaan sebelum ini. Pengarah Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan LHDN berkata, kaki tangan kaunter bersedia menjawab pertanyaan pembayar cukai. Program Madani Rakyat Zon Tengah berlangsung 3 hari di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Lebih 200,000 rakyat menerima manfaat perkhidmatan kos sara hidup melalui 131 siri jualan madani koperasi di seluruh Malaysia tahun lalu. Selain itu, turut menerima faedah daripada program berkenaan ialah 221 koperasi dan usahawan apabila secara tidak langsung mendapat manfaat perkembangan perniagaan. Melalui siri jualan itu, rakyat mendapat diskaun sehingga 20% lebih rendah bagi barangan keperluan asas.
3 hingga maksimum RM10,000 akan disumbangkan oleh Majlis Agama Islam Raya Persekutuan bagi membantu asnaf yang ingin berkahwin pada tahun ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, selain meringankan beban, insentif tersebut sebagai langkah untuk mengurangkan pelbagai masalah sosial. Malah ia juga selaras dengan Pelan Transformasi Al-Falah yang menekankan aspek pembentukan keluarga sakinah dan mawadah. Jabatan Perumahan Negara disaran meningkatkan operasi menjejak penghuni program Perumahan Rakyat PPR yang menyewakan unit kediaman itu kepada warga asing. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas berkata, tindakan keras perlu dikenakan terhadap penyewa berkenaan termasuk membatalkan kontrak menduduki PPR. Beliau berkata pihaknya ada mendapat aduan mengenai perkara itu membabitkan PPR di Gua Musang. Bidang Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET di Laksana Kerajaan adalah bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga mahir dari luar negara. Menteri Pendidikan Tinggi berkata antara pendekatan diambil adalah dengan memperluas bidang pengajian TVET ke peringkat tertinggi melalui rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN. Tegasnya, stigma mengatakan TVET pendidikan kelas kedua juga perlu dihapuskan. Perak memfokuskan pelaksanaan 359 projek fizikal dengan peruntukan RM1.28 bilion di bawah Rolling Plan 4 rancangan Malaysia ke-12 negeri itu tahun ini. Menteri Besarnya berkata ia termasuk projek utama seperti pembekalan kelengkapan dan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Sebanyak 63 projek lain melibatkan peruntukan RM267 juta melibatkan projek bukan fizikal meliputi kajian serta program latihan. Sebuah kereta elektrik EV dan sistem diagnostik EV disumbangkan oleh Pusat Kecemerlangan Autotronik kepada Institut Latihan Perindustrian ILP Perai. Menteri Sumber Manusia berkata sumbangan itu mampu membawa pembelajaran secara langsung kepada pelajar yang mengikuti kursus automotif. ILP Perai diiktiraf sebagai ILP pertama di Malaysia dengan pengiktirafan kenderaan elektrik sepenuhnya BEV mengikut standard kemahiran pekerjaan kebangsaan. Badan Peguam Malaysia hari ini telah menganjurkan persidangan Women's Rights Conference 2024 Unveiling Voices Breaking the Bridle. Persidangan itu bagi meraihkan peguam wanita di samping menggalakkan peranan wanita dalam keusahawanan, kepimpinan dan pemerkasaan ekonomi. Ini juga selaras dengan matlamat pembangunan lestari pertubuhan bangsa bersatu untuk mencapai keamanan dan kemakmuran sejagat. Seorang lelaki warga asing ditemukan maut dipercayai digilis kereta api di Pelabuhan Utara dekat Shah Alam pada Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan berkata pihaknya menerima laporan penemuan mayat lelaki tersebut pada pukul 11.35 pagi. Kejadian berlaku di tepi landasan berhadapan kilang di Jalan Pelabuhan Utara. Hasil siasatan mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Amar Abdul Ghaffar tidak dipecat seperti yang didakwa sebelum ini. Sebaliknya diturunkan jawatan kepada Timbalan Pengarah. Jelas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya ia berikutan, beliau tidak berjaya mencapai prestasi kerja yang ditetapkan. Seramai 14,890 penagih dadah telah pulih sepenuhnya daripada 19,820 penagih yang telah menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK di Melaka sepanjang tahun lalu. Sebanyak 65,372 penagih dadah direkodkan sedang menerima program RPDK di seluruh negara dan daripada jumlah tersebut, seramai 19,440 telah dinilai pada tahun 2022. Hasil penilaian itu mendapati seramai 14,008 penagih atau 72.1% mencapai tahap kepulihan. 50,000 peminat sukan pemotoran bakal membanjiri RXZ Fighter yang akan diadakan di Serambi Teruntum di Kuantan pada 1 hingga 2 Mac depan. Penganjuran sulung ini bakal disertakan dengan pelbagai program pengisian termasuk Subuh Warrior. Program tersebut dijangka dapat menghimpunkan ribuan pecinta sukan pemotoran negara selain menyumbang kepada ekonomi komuniti setempat.
2,000 pengunjung pelbagai kaum dan agama termasuk pelancong membanjiri dataran Lang Langkawi sempena Cap Goh Meh. Sambutan yang dirayakan pada hari ke-15 pada bulan pertama mengikut kalender Cina menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baharu Cina. Setelah 3 tahun tidak diadakan, sambutan yang menjadi acara tradisi di Pulau Legenda itu sejak 2014 kembali dengan pelbagai pengisian kebudayaan. 50,000 benih ikan lampam dilepaskan ke Sungai Pendang yang bertujuan menambah stok ikan asli di kawasan tersebut di samping untuk manfaat nelayan darat dan penduduk sekitar. Program tersebut juga dapat membantu Jabatan Perikanan merancang dan menambah stok sumber perikanan darat untuk jangka masa panjang. 350 peserta terdiri daripada pelajar dan kaki tangan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP menjayakan program siswa komuniti madani. Program berkonsepkan jelajah ke kampung seluruh Perlis itu merupakan tanggungjawab sosial pelajar UNIMAP kepada komuniti setempat. Turut diadakan gotong royong bersama komuniti dan pendaftaran padu. Sejak Mac tahun lalu, 7 siri program siswa komuniti madani telah dilaksana melibatkan lebih 4,000 penduduk. Program gotong royong Perdana Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK melibatkan Southern Volunteers SV bakal diperluaskan ke kampung baru dan felda di seluruh Johor. Menteri Besar Johor berkata ia selari dengan pelaksanaan agenda Johor Bersih yang sebelum ini hanya di kawasan bandar. Sebanyak kira-kira 12 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi melaksanakan program berkenaan. Hari Ahad diisytihar sebagai Hari Batik bagi penjawat awam dan seluruh penduduk di Terengganu. Ia sebagai sokongan kepada industri batik di negeri itu selain sebagai medium mempromosikannya kepada pelancong luar. Penetapan pemakaian batik tidak derhad kepada penjawat awam. Mereka yang bertugas di sektor swasta, usahawan dan bekerja sendiri digalakkan memakainya pada hari tersebut. Ringgit diunjur diniagakan antara 4.76 dan 4.77 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ini berikutan jangkaan dolar Amerika meneruskan aliran menaiknya. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad memaklumkan sentimen pasaran lemah juga menjadikan dolar Amerika lebih tinggi. Bagi minggu yang baru berakhir, ringgit diniagakan kebanyakannya rendah berikutan dasar monetari berhati-hati Amerika Syarikat. Pasaran getah Malaysia dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu depan. Ini didorong oleh ketidaktentuan dalam penawaran dan permintaan getah. Ketidakaktifan dan pengeluaran yang lebih rendah oleh peladang getah di tengah-tengah musim hujan di beberapa wilayah akan memberi kesan dalam bekalan. Pengendali pasaran juga akan terus memantau petunjuk ekonomi Amerika Syarikat dan langkah-langkah rangsangan selanjutnya dari China minggu depan. Perluasan penempatan Israel di tebing barat melanggar peruntukan undang-undang antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken semasa pertemuannya bersama Presiden Argentina Javier Milei di Buenos Aires. Kenyataan Blinken memberi isyarat negara itu bakal kembali kepada dasar lama yang diubah semasa pentadbiran Donald Trump. Blinken berulang kali menyatakan pendirian perluasan penempatan haram Israel hanya akan memburukkan konflik semasa. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan lebih 500 sekatan baharu ke atas Rusia sebagai tindak balas terhadap kematian ahli politik pembangkang Rusia Alexei Navalny. Biden menyifatkan Navalny sebagai aktivis anti-rasuah yang berani dan pemimpin pembangkang yang menjadi musuh ketat Presiden Rusia Vladimir Putin. Tegas beliau sekadar menyasarkan individu yang mempunyai kaitan dengan pemenjaraan Navalny serta sektor keuangan dan pangkalan industri pertahanan Rusia. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegaran Palestin, pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.